Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mesej pesanan audio ni adalah dihasratkan untuk memberi sedikit penerangan berkaitan isu-isu perundangan di sebalik dan yang menyelubungi kemelut Parti Bersatu tatkala sekarang ini. Saya sebagai salah seorang yang terlibat dalam pendrafan perlembagaan asal Parti Peribumi Bersatu Malaysia terdahulu dan pembantu antara lain dalam pendaftaran parti itu, tergerak untuk dan terasa terpanggil untuk memberi penjelasan yang penting supaya perkara ini dapat dilihat secara sihat, secara objektif dan untuk kepentingan Parti Bersatu dan kesemua ahli mereka, tak terkira daripada sudut atau perspektif fahaman mana sekalipun. Yang pertamanya, pada masa ini kita mempunyai suatu keadaan di mana kita masih ada seorang pengerusi parti, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sah, dan kita mempunyai seorang presiden parti, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga sah. Pemilihan teraju pucuk-pucuk pimpinan bersatu cuma akan diselesaikan sepatutnya pada bulan Jun yang akan datang. Tetapi pada 16 hari bulan Mac yang lalu, iaitu 2 hari sebelum pengumuman perintah gerakan terhad oleh kerajaan berhubung dengan gejala COVID-19 ini, pihak pendaftar pertubuhan ROS telah mengeluarkan satu arahan perkeliling yang menyeluruh terhadap kesemua parti di bawah penyeliaan ROS, di mana dikatakan tidak akan ada dan tidak dibenarkan mana-mana perhimpunan atau perjumpaan berkaitan mana-mana parti dalam tempoh sehingga bulan Jun yang akan datang. Memang ada peliknya bagaimanakah perkeliling ini dikeluarkan sedangkan belum pun diumumkan pada masa itu perintah gerakan terhad. Tapi saya tidak ingin menyoal perkara tersebut. Saya cuma ingin menekankan bahawa disebabkan arahan tersebut, maka ada beberapa mesyuarat dan pemilihan di peringkat bahagian bersatu yang masih belum diselesaikan dan perlu ditangguh berpaksikan kepada arahan tersebut, melainkan rayuan yang sah dibuat oleh pihak parti bagi membenarkan 29 tak silap saya bahagian yang belum diselesaikan daripada 189 itu bersidang sebelum tempoh ataupun dalam masa yang ditentukan. Jadi yang pertamanya, ada suatu pengumuman dibuat oleh Datuk Marzuki Yahya, iaitu Setiausaha Agung yang telah dilantik. Dan sememangnya pelantikan Setiausaha Agung adalah oleh Presiden setelah beliau berbincang dengan pengerusi. Dan sebagai Setiausaha Agung, beliau telah pun membuat suatu arahan bertulis, saya percaya pada 18 hari bulan Mac, iaitu hari yang sama berkuat kuasanya perintah larangan gerak, di mana beliau telah meminta supaya 29 bahagian tersebut teruskan dengan mesyuarat masing-masing pada 1 hari bulan April. Pada dasarnya, arahan tersebut menyalahi ataupun memungkiri arahan ROS pada dasarnya. Tapi kita perlu pastikan ada atau tidak mana-mana arahan diberi oleh mana-mana pihak yang berkuasa untuk Setiausaha Agung merayu kepada ROS sebelum arahan itu dibuat. Itu adalah satu soalan fakta yang kita perlu selidik terlebih dahulu. Kalau ada rayuan telah dibuat oleh Parti Bersatu kepada ROS
untuk mengelakkan daripada dipakai terima arahan pemberhentian mesyuarat dan pelantikan sebelum Jun kepada 29 bahagian ini, maka kita tidak boleh soalkan bahawa arahan Setiausaha Agung tersebut adalah salah. Sekiranya tidak, maka memang pada permukaannya ianya adalah suatu arahan yang lari daripada arahan ROS dan boleh dipersoalkan. Itu adalah persoalan yang kedua. Yang ketiga pada hari ini iaitu 20 hari bulan Mac. Kita telah membaca pengumuman dan siaran media yang mengatakan bahawa Datuk Marzuki Yahya telah pun dipecat ataupun telah pun di remove, dikeluarkan sebagai Setiausaha Agung oleh Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Persoalannya di sini dari segi perlembagaan PPBM, Perlembagaan Bersatu, adalah walaupun kuasa perlantikan adalah oleh Presiden setelah berbincang dengan pengerusi, adakah kuasa untuk memecat Setiausaha Agung adalah kepada Presiden semata-mata. Itu adalah persoalan perundangan tertakluk kepada peruntukan perlembagaan parti. Bagi saya, terdapat beberapa senario dalam keadaan ini. Yang pertama, tidak semestinya kuasa melantik oleh Presiden bermaksud cuma Presiden boleh memecat. Setelah dilantik, Setiausaha Agung ataupun Bendahari ataupun Ketua Penerangan adalah kedudukan-kedudukan yang sah yang diiktiraf di dalam MPT. Maka kuasa untuk membuang mereka daripada jawatan tersebut, yang pertama, jika pun kuasa Presiden, mestilah juga dengan cara yang sama seperti mana yang ia dilantik, iaitu setelah berunding dengan pengerusi. Jadi, adakah Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin telah berunding dengan pengerusi parti, iaitu Tun Dr. Mahathir, sedangkan kita tahu pada hari semalam Tun Dr. Mahathir sekarang ni berada dalam kuarantin peribadi selama tempoh 14 hari mulai pada hari Selasa yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, disebabkan pendedahan beliau kepada seorang yang dikatakan telah pun disahkan positif COVID. Jadi itu persoalan pertama. Kalau Tan Sri Muhyiddin telah berunding dan pengerusi bersetuju, maka mungkin ianya suatu pembuangan yang sah. Tapi jika tidak ada rundingan dengan Tun dilakukan oleh Tan Sri, maka bagi saya boleh dipersoalkan pembuangan Datuk Marzuki Yahya adalah suatu pembuangan yang boleh dipersoalkan kesahihannya. Yang keduanya, kedudukan Tun sebagai pengerusi tidak boleh dinafikan sebab walaupun pada 24 hari bulan Februari yang lalu, sebelum peralihan dan perubahan kerajaan berlaku, beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai pengerusi Parti Bersatu pada keesokan harinya, iaitu pada 25 hari bulan Februari, dalam suatu mesyuarat MPT khas yang diadakan, yang kemudian disahkan melalui pengumuman Setiausaha Agung. Pihak MPT sendiri telah menolak secara rasmi akan peletakan jawatan. So apabila MPT telah menolak peletakan jawatan Tun sebagai pengerusi, maka tidak ada soalnya bahawa Tun bukan lagi pengerusi. Walhal pada hari Khamis yang berikutnya, iaitu pada 27 hari bulan Februari, di atas permintaan MPT yang sama, Tun telah mengesahkan beliau telah pun menarik balik peletakan jawatan, dan perkara itu tidak juga dipersoalkan oleh MPT Bersatu. Maka pada 28 hari bulan Februari, hari Jumaat, pada minggu yang sama, pengumuman Tan Sri Muhyiddin bahawa beliau memangku pengurusi
parti PPBM adalah suatu kenyataan yang tidak mempunyai efek sama sekali dari segi perlembagaan, kerana tidak ada pangkuan jawatan jika jawatan itu tidak kosong. Dari sudut perlembagaan, jika dibaca semangat dan intipati setiap peruntukan berkaitan perkara ini, maka Tun Dr. Mahathir masih pengerusi dan Tan Sri Muhyiddin Yassin masih presiden sehingga pelantikan selesai pada pertengahan tahun ini. Jadi keperluan yang pertama tadi, jika pun Tan Sri ingin memecat Marzuki daripada jawatannya, yang pertama beliau perlu mendapat persetujuan setelah berunding dengan pengerusi, yang mana rundingan dan persetujuan itu boleh dipersoalkan. Yang keduanya, bagi saya, apabila jawatan Setiausaha Agung, Bendahari dan Ketua Penerangan telah pun disahkan lantikan, maka pembuangan atau pemecatan tertakluk kepada MPT. Sebab mana-mana jawatan di dalam parti, kuasa utama keputusan terletak kepada MPT. Dan di sini terdapat dua perkara. Yang pertamanya, mestilah ada alasan pemecatan. Jikalah dikatakan bahawa Marzuki Yahaya telah pun menggagalkan ataupun berlanggar mana-mana peruntukan perlembagaan ataupun etika atau objektif parti, maka satu laporan disiplin patut dimulakan. Adakah laporan disiplin telah dibuat kepada lembaga disiplin di bawah perlembagaan? Adakah lembaga disiplin telah mengeluarkan suatu surat tunjuk sebab memberikan tempoh kepada Datuk Marzuki memberi tunjuk sebab kenapa tindakan pemecatan tidak boleh dilakukan? Adakah perkara ini telah dipanggil untuk rundingan dan perbincangan MPT sedangkan terdapat halangan daripada ROS untuk mana-mana perjumpaan atau perhimpunan parti-parti politik sehingga bulan Jun? Itu pun hendaklah dipersoalkan. Yang ketiganya, jika pun ada, adakah perkara ini telah dibangkitkan secara sebagai satu agenda yang sah di dalam MPT? Jadi bagi saya, dengan mengeluarkan satu surat mengatakan Presiden kononnya pakai kuasa seperti mana kuasa lantikan, tidak berhak sebagai seorang individu sahaja dengan sendirinya memecat orang yang dilantik, kerana lantikan tersebut pun adalah melalui rundingan dengan pengerusi. Di manakah pemecatannya? Melalui rundingan dengan pengerusi ataupun melalui persetujuan MPT. Saya tidak ingin menambah kekerohan perkara yang terlibat ataupun kemelut yang membelengui Bersatu sekarang ini. Tidak. In fact, saya harap perkara ini dapat diselesaikan sebagai seorang yang pernah dan masih setuju dengan hasrat-hasrat dan objektif-objektif Bersatu, dan saya harap perkara ini diselesaikan. Tapi sebagai seorang peguam yang telah memberi pendapat dan bantuan dalam struktur Bersatu selama ini, saya terpanggil untuk memperjelaskan perkara ini. Saya juga berharap tatkala negara menghadapi gejala COVID-19 ini, tidak ada mana-mana pihak mengambil kesempatan melalui mana-mana cara yang terselindung untuk menambah kekeruhan. Saya menyarankan semua pihak, sama ada Presiden Parti maupun Setiausaha Agung, agar perkara ini ditangguhkan. Status quo should be preserved. Dan untuk tempoh sehingga perintah larangan selesai dan sehinggalah pemilihan Bersatu selesai, kedudukan kesemua jawatan seperti yang dipegang dikekalkan supaya tidak ada unfair play ataupun permainan tidak adil dalam isu suatu parti yang sekarang ni, sama ada zaman Pakatan Harapan menerajui kerajaan dan sekarang ini dalam Perikatan Nasional pun menerajui kerajaan. Saya percaya semua pucuk pimpinan yang terbabit, Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Mukhris, Setiausaha Agung, Marzuki Yahaya dan semua pihak MPT akan
mengambil ni sebagai satu saranan objektif, bukannya mengambil pihak dan